Bab at-tahsib, yakni berhenti atau singgah di muhassab. Imam Abu Daud dengan sanad yang meriwayatkan daripada Aisyah, nah di sini tak ada qalat, tapi dalam setengah-setengah nuskhahnya ada qalat itu. Katanya, sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti di muhassab supaya lebih senang keluarnya. Ia bukan sunnah. Sesiapa hendak berhenti, boleh dia berhenti. Sesiapa yang tidak hendak berhenti, tak payah dia berhenti. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Sulaiman bin Yasar, katanya Abu Rafi' berkata, lam ya'murni an anzilahu, dia tidak menyuruh saya berhenti di situ, tetapi sayalah yang memasang qubah atau kemahnya. Kerana itu dia berhenti di situ. Kata Musaddad, Abu Rafi' bertugas menjaga barang-barang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini barang-barang yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia yang jaga. Uthman berkata, maksudnya di Abtah. Yani Imam Abu Daud ambil daripada 2-3 orang itu gurunya. Yang pertama Ahmad bin Hanbal, yang kedua Uthman bin Abi Shaybah, dan yang ketiganya Musaddad. Ni hak dengan tambahan ni, Uthman kata maksudnya di Batha, yakni dia tidak menyuruh saya berhenti di situ. Di situ tu maksudnya di Batha, di Abtah. Abtah tu maksudnya muhassab lah. Yang ni dalam riwayat Uthman saja ada hak tu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Usama bin Zaid, katanya, saya bertanya, wahai Rasulullah, di mana kamu akan berhenti besok? Fi hajjati, ketika hajinya. Yani dia tanya begitu tu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam buat hajilah, dalam peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam buat haji. Jadi maksudnya tempat ta'alluq fi itu ialah qultu, bukan tempat ta'alluq fi itu tanzilu. Tak apalah. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana Aqil ada tinggal rumah lagi untuk kita? Ini habis, tak ada dah. Thumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita akan berhenti di Khaif Bani Kinanah, di mana orang-orang Quraisy saling bersumpah untuk tegak di atas kekufuran. Maksud beliau ialah di muhassab, mana kita akan singgah situ. Ini kerana Bani Kinanah telah bersumpah, telah mengangkat sumpah terhadap orang-orang Quraisy, mengangkat sumpah untuk membela orang-orang Quraisy dalam menghadapi Bani Hashim, iaitu dengan sumpah bahawa mereka tidak akan mengahwini Bani Hashim, tidak akan memberi perlindungan kepada mereka, dan tidak akan berjual beli dengan mereka. Kata Zuhri, Khaif maksudnya al-wadi, nahnu naziluna bi khaifi Bani Kinanah. Khaif itu maksudnya al-wadi, kita akan singgah di lembah Bani Kinanah. Jadi dia ada tafsir, dia ada menghuraikan maksud khaif tersebut di dalam hadis. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika dia mahu berangkat dari Mina, kita akan berhenti besok. Fadzakara nahwahu, lalu perawi hadis ini menyebutkan
hadis sama makna dengan hadis sebelum ini, tetapi bahagian awalnya tidak disebut. Dan tidak juga disebut al-khayf itu maksudnya al-wadi, yang di tafsirat itu tak ada sebut juga. Hak lain-lain serupalah dengan hak tadi. Dengan syaratnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Nafi' bahawa Ibnu Umar tidur sejenak di Bathha, kemudian baru masuk Mekah. Dia mendakwa bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan begitu. Dengan syaratnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang zuhur dan asar, maghrib dan isya di Bathha, kemudian barulah baginda masuk ke Mekah. Ibnu Umar melakukan begitu. Ibnu Umar selalu melakukan begitulah. Bab man qaddama syai'an qabla syai'in fi haji. Bab orang yang mendahulukan sesuatu sebelum sesuatu, yakni sebelum sesuatu yang lain dalam mengerjakan hajinya. Ini amalan-amalan haji itu didahulukan dan dikemudiankan daripada hak sepatutnya lah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti dalam haji wada'nya di Mina, di mana mereka bertanya beliau. Tiba-tiba ada seorang lelaki datang kepadanya. Orang itu berkata, "Wahai Rasulullah, saya tak perasan, saya tak sedar, saya bercukur sebelum bersembelih." Jadi sepatutnya sembelih dulu, lepas tu baru cukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sembelihlah, tak apa, tak menjadi kesalahan." Orang lain pula datang, dia kata, "Wahai Rasulullah, saya tak tahu atau tak sedar, sehingga saya telah menyembelih binatang kurban sebelum daripada melontar." Yang sepatutnya sebalik itu. Nabi SAW kata, "Melontarlah, tidak menjadi kesalahan, tak apa." Kata perawi, yani Abdullah bin Amr bin Al-As, tidak ditanya pada hari itu Nabi SAW tentang sesuatu, sama ada didahulukan atau dikemudiankan, melainkan baginda bersabda, "Lakukanlah, wala haraj, tak apa, tak jadi kesalahan." Dengan syaratnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Usamah bin Syarik, katanya saya keluar bersama Nabi SAW untuk mengerjakan haji. Orang ramai datang kepadanya. Faman qala, ada yang berkata, itu tak berapa terai sebenarnya. Riwayat ini berdasarkan riwayat yang lain, dia hak sepatutnya, hak lebih tepatnya famin qailin, begitu. Barulah kita boleh terjemah ada yang berkata. Dalam ramai-ramai itu ada hak kata famin qailin, gitu sepatutnya. Ni faman qala tu tak kena lah kalau nak kira. Tapi memang riwayat Abu Daud ni gitu dah. Bukan tak kena tu, tak kena mana, memang begitu dah. Dia kata, "Wahai Rasulullah, saya telah bersa'i sebelum bertawaf, atau saya telah mendahulukan sesuatu dan mentakhirkan sesuatu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Tidak mengapa, tidak mengapa, kecuali seseorang yang iqtarada." Ya, di sini maksudnya iqtata'a, membahar, kata bahar harta orang Islam, ambil harta orang Islam dengan zalim. Fadzalika alladhi haraj wa halak, itulah orang yang bermasalah, itulah orang yang salah dan orang yang binasa. Bab tentang Mekah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Kathir bin Al-Muttalib bin Abi Wada'ah, daripada salah seorang ahli keluarganya
daripada datuknya, bahawa datuknya telah melihat Nabi SAW bersembahyang di sebelah pintu Bani Saham. Orang-orang lalu di hadapan baginda dalam keadaan tidak ada sutra di antara keduanya. Kata Sufyan, antara keduanya itu kedua apa? Kata Sufyan, tidak ada sutra di antara Nabi dengan Kaabah. Sufyan berkata, Ibnu Jurayj menceritakan kepada kami daripadanya, katanya, akhbarana Kathir menceritakan kepada kami daripada ayahnya. Saya pun tanya dia. Sufyan ditanya. Saya tanya dia. Dia kata, bukan sebenarnya daripada ayah saya sendiri saya dengar, tapi saya dengar daripada salah seorang ahli keluarga saya, daripada datuk saya. Ini panjang sekali. Babut tahsib. Tahsib masdar kepada hasaba, yuhassibu tahsiban. Maksudnya, maksud tahsib ialah berhenti, singgah di muhassab. Itu maksud tahsib. Kedudukan singgah di muhassab tu, apa hukumnya, apa kedudukannya, wajib ke, sunat ke, apa ke. Muhassab itu dipanggil juga abtah. Dalam hadis ni kita akan jumpa sama ada dia sebut muhassab atau abtah atau khaif Bani Kinanah atau batha Qatullah. Jadi apa hukumnya, dia nak cerita tu. Dia nak cerita tu. Yang jadi khilaf tu pasalnya riwayat ada berbeza-beza, dan Imam Abu Daud cuba mari Maksa tu menunjukkan tak ada, bukan sunnah Nabi SAW, satu kebetulan saja. Tetapi ada ala akhir tu disebutkan Nabi SAW memang sebut dia akan berhenti di Khaif Bani Kinanah. Khaif Bani Kinanah tu di muhassab lah, Qatullah lah. Jadi bila sebut tu, dia kira-kira termasuk dalam ibadat jugalah. Ketika mengerjakan haji tu. Jadi dalam riwayat-riwayat yang kita baca ni ada sebut Khaif Bani Kinanah, ada yang sebut muhassab, ada yang sebut batha, abtah, ada berlaku. Kedudukannya ini dari segi perbahasan inilah hadis tu. Kita kemudian kan nak bicara dari segi hukum dia dulu, mengikut pandangan ulama. Dalam kitab kita dia sebut bawah tu, Syekh Ibnul Qayyim berkata, salaf berbeza pendapat tentang tahsib ni, yang berhenti atau singgah di muhassab tu, apa hukumnya. Adakah sunnah dengan arti sunat kau wajib kau tak cara lah, atau ia adalah persinggahan yang kebetulan, bukan disengajakan, bukan dimaksudkan sebagai ibadat, seperti berhenti di Muzdalifah ke, di Arafah ke. Ala qaulain, ada dua pendapat. Satu golongan mengatakan ia termasuk dalam sunat haji, termasuk dalam sunan haji. Apabila seseorang tu buat kerja haji, salah satu hak sunat dilakukan ialah singgah, berhenti saja, tak buat gapo, tak baca gapo, tak gapo, berhenti saja, tak apa dah. Tidak ada syarat gapo-gapo. Sebabnya dalam Sahihain yang di Bukhari dan Muslim ada riwayat daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
bila dia nak berangkat daripada Mina, hak tadilah yang kita baca dalam Abu Daud ni pun ada juga. Hak kemudian Nabi bersabda, kita akan singgah besok insya-Allah di Khaif Bani Kinanah, di mana orang-orang kafir saling bersumpah untuk terus tetap di atas kekufuran mereka. Situ mana Nabi ada sebut. Bila dia ada sebut, sekurang-kurangnya sunat. Sekurang-kurangnya sunat. Jadi Imam Abu Daud buat mari belakang tu. Hak ni pun dia ada juga belakang lah tadi yang kita baca. Hak depan ni dia buat mari hak Aisyah. Dia kata tidak sunnah. Hak tu kebetulan. Siapa-siapa nak berhenti boleh juga, tak berhenti pun tak apa juga. Situlah jadi punca ulama ni berbeza pendapat tu. Mana dalilnya? Dalil masing-masing ni ada sini. Sebab Imam Abu Daud tak boleh lupa. Bab hak dia buat tu, dia nak menyatakan dalil masing-masing ulama yang berbeza pendapat. Kita boleh tengok sini. Dalam riwayat Muslim juga daripada Ibnu Umar, iaitu dia berpendapat tahsib itu sunnah. Segolongan yang lain pula berpendapat, termasuk antara mereka di kalangan sahabat Ibnu Abbas dan Aisyah, mereka mengatakan tidak sunnah. Berarti di muhassab itu semata-mata ittifaq, kebetulan. Sebab dalam riwayat yang kedua yang kita baca tadi, Abu Rafiq kata Nabi tak ada suruh saya je berhenti situ pasal kamu. Jadi dah kita pasal situ, dia pun berhenti. Nampak macam kebetulan lah, bukan dirancang, bukan disuruh. Dalam Bukhari dan Muslim juga, jadi orang-orang yang menterjihkan riwayat Bukhari dan Muslim tu, dia kata tak ada apa. Ada riwayat daripada Ibnu Abbas, dia kata laisal muhassab bi syai'. Muhassab ni tak ada apa. Yang ni berhenti di muhassab tu tak ada apa. Innama huwa manzilun nazala bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyakuna asmaha li khurujihi. Hak sini ni ada ni hak mula-mula. Tapi bukan riwayat daripada Ibnu Abbas, daripada Aisyah sini. Mana tak ada gapo-gapo. Itu adalah satu tempat yang Rasulullah singgah sebab dia kira di situ lebih mudah untuk nak keluar. Cari tempat yang lebih mudah. Dalam Sahih Muslim, serupa juga dalam Abu Daud ni ada juga. Riwayat daripada Abi Rafiq, dia kata Nabi tak suruh saya berhenti bersama-sama dengan orang yang sekali dengan saya tu di Abtah. Abtah ni muhassab lah. Tapi saya sendirilah yang pasal kemah tu. Lepas tu dia pun mari, dia pun berhenti situ. Allah SWT menurunkan dia di situ bitaufiqihi, dengan taufik Allah SWT sebagai membenarkan kata-kata Rasulnya. Kita akan berhenti besok di Khaif Bani Kinanah. Boleh jadi Abu Rafiq kata dia tak suruh tu, dia tak dengar pun. Waktu dia dengar kemudian orang royak Nabi kata ada nak berhenti, jadi sedang molek dia tu pergi pasal situ. Itulah orang panggil berhenti kebetulan. Tapi hak nu kata yang Nabi nak tu dia sekurang-kurangnya sunat. Nabi ada sebut dah situ, walaupun dia tak suruh Abu Rafiq pun kira-kiranya apabila sampai ke situ dia akan berhenti, dia suruh orang lain berhenti. Jadi dia kata sunat. Jadi Tuhan pun jadi dengan sendirinya berlaku hak Nabi SAW sebut tu. Jadi Abu Rafiq ni maula dia tu, hamba dia, khaddam dia tu, dia pergi pasal kemah situ. Padahal kira-kiranya berdasarkan riwayat ni menampakkan dia tu tak tahu. Dia tak tahu. Orang hak dengar Nabi kata gitu tahu lah. Kira-kiranya dia tak dengar, dia tak tahu. Tapi kebetulan. Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari berkata, kesimpulannya orang yang menafikan tahsib ni, yang berhenti di muhassab ni,
sebagai sunnah, seperti Aisyah, Ibnu Abbas dan lain-lain. Maksud dia fahamnya, ini bukan termasuk dalam ibadat haji yang menyempurnakan haji. Tak. Tak termasuk itu. Jadi kalau tinggal hak ni tak kena gapo-gapo. Tak kena gapo-gapo. Tetapi orang yang mengisbatkannya, mengatakan ada benda ni sunnah lah, seperti Ibnu Umar dan lain-lain. Bagi dia kata dia faham hak ni termasuk dalam umum lah. Umum kita kena ikut Nabi. Dan Nabi buat gitu, kita buat gitu. Setiap hak Nabi buat itu tidak saja. Termasuk dalam umum ta'sih perbuatan Nabi SAW. Dan muka dia kata, khudhu anni manasikakum. Tapi dia tu dia nafidah itu bukan manasik, bukan ibadat. Bukan ibadat. Dia pun dia kata memang kalau tidak ibadat khusus pun, tapi kita disuruh ikut. Dia suruh ikut perbuatan dia gitu. Bukan makna sebagai suatu yang mesti juga. Mereka pun tak kata mesti juga. Jadi hak moleknya di situ dia semaya zuhur, asar, maghrib dan isyak, dan bermalam di situ. Sebentar tak apa dah, sebahagian daripada malam, sebagaimana yang disebutkan oleh hadis Anas dan hadis Ibnu Umar. Dalam kitab cara ke ibadat haji, Lubabul Manasik, karangan Mulla Aliul Qari, tapi dia banyak mengikut kaedah mazhab Hanafi lah. Dia kata bila seseorang itu sampai di Muhassab, iaitu di Abtah, hak sunnahnya dia singgah di situ walaupun sebentar. Yang telah berlaku kepada Nabi SAW, Nabi buat kan, berhenti walaupun sebentar, berdoa di situ. Ataupun dia berhenti di atas kenderaan dia, tak apa, asal berhenti, tak mesti turun. Tapi hak afdalnya kata dia semaya zuhur, asar, maghrib dan isyak, dan tidur sejenak. Lepas pada tu barulah masuk Mekah. Had muhassabnya, batas dia tu muhassab, iaitu kawasan di antara bukit dekat dengan perkuburan Mekah dan bukit yang setentang dengannya. Bukit yang menaik setentang dengannya. Ini cerita hak dulu lah, cerita hak dulu. Itulah kedudukannya setara tu. Ini maknanya nak ceritanya Imam Abu Daud, nak ceritanya buat banyak bab-bab ni, nak cerita ada hak semua sepakat mengatakan rukun, ada hak kata wajib, ada hak kata sunat, ada yang masih khilaf lagi, sunat kau tidak. Hak ni hak masih khilaf lagi tentang sunat ataupun tidak, iaitu singgah ataupun berhenti di Muhassab. Jadi dia kata apa yang Nabi SAW berhenti di situ supaya lebih mudah untuk keluar, ini untuk menuju ke Madinah. Jadi bila pakat ada situ kawasan yang luas, ada belakang situ senang nak berakak. Bukan ia merupakan satu sunnah Nabi SAW. Bawah tu dia ada tulis nota nombor 2. Syah Waliullah mentarjihkan dalam Hujjatullahil Balighah, dia mentarjihkan pendapat Aisyah di sini. Jadi ia bukan satu ibadat lah. Inilah dan dia kata inilah yang asah, dia kata gitu. Tapi dalam Aujazul Masalik, dia kata mengikut mazhab paknya, secara umum lah, tak ambil kira lah ada beza-beza pendapat, secara umum lah mengatakan sunat. Sunat nad, molek lah, galakkan lah. Cuma Imam Malik
mengkaitkan sunat itu kepada orang yang tidak gaduh lah, tidak nak cepat. Kalau tidak nak cepat ada sunat, tapi kalau nak cepat tak ada sunat lah. Itu je bezanya. Tapi pada dasarnya keempat-empat mazhab terima bahawa ia adalah suatu yang digalakkan, sunat. Dan bukan pada hari Jumaat. Gitu. Itulah qaid dia. Hadis yang kedua tu hadis Abu Rafi' itulah. Hadis Abu Rafi'. Dan seterusnya Imam Abu Daud cerita di situ, dia nak cerita untuk guru dia, supalah dalam Muslim dalam gapo pun kita hadis ni kebanyakan dia jaga benda lagu ni. Iaitu kalau beberapa orang tok guru meriwayatkan lagu dia ada beza seorang, dia akan royak beza tu gapo dia. Supa juga di sini. Jadi Uthman kata maksud dia Nabi SAW tidak suruh saya berhenti tu, dia ada tambah berhenti di apa tu ya. Riwayat orang lain tak ada sebut terang gitu. Cuma lam ya'murni an anzilahu begitu, tidak terang lah. Jadi seterusnya riwayat daripada Usamah. Jadi kira-kiranya Usamah tahulah, tapi berdasarkan riwayat tadi Abu Rafi' ni dia tak tahu. Jadi Usamah tanya, wahai Rasulullah, di mana nak singgah besok? Dalam hajinya. Situ muskil, sebab dia sebut dalam haji. Dalam haji. Lepas tu kalau tidak dalam haji, apa kena mengena dengan haji? Apa kena mengena dengan haji? Sebab setengah ulama mengatakan berdasarkan setengah-setengah riwayat di sini, bukan pada ketika Nabi SAW buat kerja haji, hak ditanya esok nak singgah mana ni. Hak ni pada ketika pembukaan Mekah, yang ni tahun yang ke-8, bukan tahun yang ke-10. So itu khilaf pula. Nabi SAW pun kata, pada mana Aqil ada tinggal rumahnya untuk kita nak singgah-singgah, kata nak singgah-singgah. Lepas tu Nabi SAW kata kita akan singgah di Khayf Bani Kinanah, di tempat orang-orang Quraisy gini-gini seperti kita terjemah tadi. Begitu. Jadi hak ni riwayat ni bercanggah dengan riwayat Imam Ahmad umpamanya dalam musnadnya, juga daripada Zuhri. Hak ni pun Imam Ahmad ambil, Imam Abu Daud ambil daripada Imam Ahmad, dia ambil daripada Abdul Razak, dia ambil daripada Ma'mar, dia ambil daripada Zuhri. Kalau dalam Musnad Ahmad tu pun dalam sanad dia mana siapa ke Zuhri juga. Qala, dia kata, ya Rasulullah, aina tanzilu ghadan insyaallah, wa dhalika zaman al-fath, zamanul fath. Mana semasa Fatih Makkah, kata gini. Kata begini, faqala hal taraka lana aqilun al-hadith. Supaya tak adil hal lain-lain. Hafiz Ibn Hajar berkata, zahir kisah ni ialah pada ketika Nabi SAW nak masuk ke Mekah tu, lebih menjelaskan lagi, menerangkan lagi. Ini riwayat Zam'ah bin Salih daripada Zuhri dengan lafaz lamma kana yaumul fath, bila tiba hari pembukaan Mekah, sebelum Nabi SAW masuk ke Mekah, orang tanya dia, aina tanzilu afi buyutikum al-hadith. Lain-lain serupa dengan tadi jugalah, di mana akan singgah besok? Di rumah kamu kah? Di mana-mana rumah lah. Lalu Nabi kata, mana ada Aqil tinggal rumahnya, habis ni jual ke dia. Jadi hak ni peristiwa ni pada pembukaan Mekah.
Dia kata, Ali ibn al-Madini kata, saya tidak ragu bahawa Muhammad bin Ali bin Husain mengambil hadis ini daripada ayahnya. Tetapi dalam hadis Abu Hurairah, dia kata, Nabi SAW kata gini bila dia nak berangkat daripada Mina pula. Ini ada beberapa riwayat lah. Satu riwayat yang mengatakan bila nak masuk ke Mekah pada Fatih Makkah tu tahun ke-8 tu. Satu riwayat yang lain serupa dengan ni, serupa dengan riwayat Usamah ni. Mengikut Ali ibn al-Madini, dia kata Ali Zuhri daripada Ali bin Husain bin daripada Ammar bin Uthman. Dalam riwayat yang lain, ada riwayat yang lain Muhammad bin Ali bin Husain. Muhammad Al-Baqir tu lah, Muhammad Al-Baqir. Mana ada lagi sanad lain lagi. Sanad tu pun gini juga. Gini juga. Yang ni peristiwa ni berlaku, tanya gini ni pada ketika nak mengerjakan haji. Jadi ulama katakan mana? Dia pakai dah dua peristiwa tu boleh berlaku. Dua peristiwa. Jadi yuhmal ala ta'addudil qissah. Ini menunjukkan kisah ni berlaku dua kali. Satunya pada ketika Fatih Makkah, satu lagi pada ketika buat haji. Satunya pada ketika buat haji. Kita boleh kata dia ittirab hadis ni kalau orang yang sama tu tanya. Dah tanya dah dulu, Nabi jawab. Dah apa yang tanya pula pada haji wadak tu. Tapi kalau orang lain, tak jadi masalah, tidak jadi hadis tu lemah, tak apa. Lepas tu Nabi SAW kata, mana Aqil ada tinggal rumahnya, habis tak ada dah. Habis tak ada dah. Jadi manzil ataupun dar, yang dimaksudkan di sini dar tu perumahan tu, kawasan rumah tu rumah mana yang diisyaratkan di sini. Nak singgah mana rumah ni, rumah kamu kah? Jadi maksud rumah tu ialah dar Bani Hashim bin Abdi Manaf. Lepas tu rumah-rumah tu boleh ke anak dia Abdul Muttalib. Abdul Muttalib pembagi rumah-rumah tu antara anak-anak dia. Bila dia tua. Sebab itulah mana kira-kira Nabi ada gia juga. Sebab salah seorang anak Abdul Muttalibnya Abdullah. Jadi ada gia lah Nabi, tapi nya jual habis ke demo tu. Jadi bila Nabi SAW berhijrah ke Madinah, rumah-rumah tu dikuasai oleh Aqil dan Talib. Dikuasai oleh Aqil dan Talib sebagai warisan lah, warisan daripada ayah dia Abdul Muttalib tu. Pasal sebabnya pada masa tu demo dua ni tak Islam lagi. Nabi tu muka hijrah dah. Jadi hak mana-mana orang-orang lain, hak mana sepatut boleh tu, jadi tak boleh. Muka hijrah. Jadi hak tidak hijrah, hak masih kafirnya boleh terima sebagai pesakut, iaitu Aqil dan Talib. Sebab mereka ni tidak Islam lagi pada ketika itu. Lepas tu Talib tu mati di Badar, dalam perang Badar. Talib. Jadi Aqil pun jual lah rumah tu semua, jual rumah. Boleh piti dia. Setengah-setengah ulama mengatakan, Al-Faqihi misalnya mengatakan rumah tu terus dimiliki oleh anak-anak Aqil. Sampailah mereka tu jual kepada Muhammad bin Yusuf.
Al-Thaqafi, iaitu adik-beradik kepada Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, dengan harga 100,000 dinar, kata. Itulah yang tersebut dalam sejarahnya. Tapi kok mana-mana dalam hadis ni jelaslah sebutnya, bukan dalam ni saja, dalam Bukhari dalam apa-apa ada sebut. Mana akil ada tinggal apa-apa ada rumah kau kitanya habis tak ada. Kok mana-mana jelas nampak akhirnya dikuasai oleh dia dan dia jual habis. Bermakna hak cerita kata jual kepada adik-beradik Hajjaj, iaitu Muhammad bin Yusuf Al-Thaqafi, itu tak tepat lah. Sebab apa? Ni masa Nabi ada lagi dia kata dah ni habis, tak ada dah. Dia jual habis dah. Kalau dimiliki oleh anak-anak dia waktu zaman Hajjaj tu baru jual, mana ada lagi. Mana cerita tu bercanggah lah dengan hadis. Jadi kita kena pakai hak ni lah. Mana zaman Nabi pada masa tu pun sudah jual dah, tak ada. Jadi nak singgah rumah tok nenek tak ada, habisnya jual dia. Tapi lepas pada tu akil masuk Islam. Masuk Islam. Jadi apa dia? Nabi SAW nak berhenti situ. Apa hikmat dia nak berhenti situ? Hikmat dia, walaupun sekarang ni tak ada hikmat dah, tapi apabila sudah jadi hukum, kita kata sunat, sunat lah supaya dengan dia berlari-lari itulah ramal tu. Padahal tak ada dah cerita sekarang ni, tak ada faedah gapo dah. Latar belakang dia jadi ramal dulu tu ada, tak menunjukkan kepada orang kafir bahawa orang Islam berhijrah ni masih kuat lagi. Jadi hak ni pun gitu juga bagi orang yang terima kata sunat. Bagi orang yang kata tak ada sunat gapo, tak ada gapo lah. Terutamanya len ni tak ada apa cerita dah. Tetapi kalau kita mengambil kira sejarah, itu cara Nabi SAW. Sepatutnya diikutlah, dibuatlah. Sebab di sinilah orang-orang kafir Quraisy bersumpah, saling bersumpah untuk tetap di atas kekufuran mereka dan untuk bekerja sama. Bani Kinanah, Khaif Bani Kinanah. Bani Kinanah ni dia pakat dengan puak-puak Quraisy, sepakat untuk apa dia? Sebab puak-puak Quraisy ni kata serah Muhammad tu, kita nak bunuh dia. Jadi Nabi terpaksa kena bersembunyi, sampai akhir sekali kena berhijrah lah. Jadi puak-puak anak beranak ni, ni Bani puak-puak Bani Hashim ni, puak-puak Bani Hashim ni, walaupun ada hak tidak Islam pun dia jadi naik angin anak beranak. Mana boleh. Ada hak tak sih, ada hak tak sih. Jadi puak-puak Quraisy tu ramai lah. Jadi termasuklah Bani Hashim ni. Tapi puak-puak Bani Hashim ni pasal fikir Muhammad dia, anak beranak kita juga, anak buah kita juga, mana-mana tua. Dia kata itulah. Apa ya kita siapa gitu mo. Siapa benci, siapa tak saya menikah dengan puak-puak dia, siapa tak saya bagi perlindungan, jual beli pun tak saya, nak boikot terus lah. Apa ya gitu mo. Jadi ada tak setuju. Hak tak setuju tu puak-puak Bani Hashim lah, kira keluarga dekat lah, keluarga dekat. Bila begitu mereka di pulau lah, di Syi'bi Bani Hashim hak sebenarnya. Tapi kadang-kadang dalam sejarah disebut Syi'bi Abi Talib. Hak sebenarnya tidak, Syi'bi Bani Hashim. Sebab disokong oleh Bani Hashim semua sekali, bukan oleh Abu Talib saja. Cuma Abu Talib antara yang jadi ketua lah dalam membantah tu, tak setuju tu. Dan dia bagi sokongan kepada Nabi lah, bagi bantuan apa. Jadi dia mau boikot bukan sekadar kepada Nabi lah, pak dia kena. Dan orang-orang lain juga, hak kafir pun. Jadi situ pecah, balah situ. Jadi berjanji kau dia, inilah nak boikot lah, nak pulau sepenuhnya. Jadi Bani Hashim duduk situ, nak pulau lah. Jadi begitu dia membuat kau kita suatu ketika dahulu. Tak dengar kita royak ke apa pun tak saya dengar, lawak kata, tak saya dengar. Jadi bila Nabi pergi, sebab dia ada dua riwayat kan, satunya masa Fatih Makkah tu hak lebih sesuainya pada masa tu lah kalau nak kiranya. Walaupun hak ni pun boleh terima juga masa haji ni, sebab orang tanya dia tak tahu. Hak lebih dahulunya masa Fatih Makkah.
Nabi SAW kata kita akan berhenti di Khaif Bani Kinanah. Pasal apa? Pasal situlah, di situlah puak-puak kita ni sama-sama Quraisy ni pulau kita. Sekarang ni kita sudah berkuasa, Mekah sudah jatuh ke tangan kita. Kita nak berhenti situ, mengenal kembali. Dia kenal kembali, biar segar kembali, biar mana-mana itu mula tu berasa lah serak. Jadi sekarang ni jatuh ke tangan Nabi. Nabi nak berhenti situ. Kalau nak semaya, nak apa, nak semaya situ. Sebab gini lah, sebab kita learn ni lah. Kalau stadium tu tempat joget, tempat orang menyanyi, tempat orang menari, tempat orang buat maksiat. Tiba-tiba kalau kita berita, kita buat apa? Boleh, tu ikut ni lah ni. Kita buat semaya kau macam penuh stadium tu. Kalau dulu penuh dengan lagu nyanyi ke ataupun main ke apa lah, hiburan lah yang melalaikan. Jadi bila kita buat betul, tepat mengikut ni, kena. Dan sepatutnya kawasan-kawasan jangan kita bazirkan. Misalnya kalau gereja ke, bila kita berkuasa, kita dapat negeri tu, jangan diperacun. Buat semaya lah situ, jadikan masjid. Gitu kan, disupport. Mana tempat tu juga. Sebab kalau buat di tempat lain kurang terasa. Tapi kalau buat di tempat tu, orang-orang keras kepala sangat dulu, tak boleh bertolak langsung tu, sampai mereka nak bunuh, dia akan terasa, akan berasa terhina, dan akan berasa setara tu Tuhan boleh ubah kekuasaan. Tuhan boleh cabut daripada seseorang ataupun sesuatu golongan, dan boleh bagi pindahkan kepada orang lain. Itu berlaku banyak kali dalam sejarah. Di situ juga kalau dulu pakai satu sistem, pakai satu sistem, sampai sistem lain tu kena igak nak bawa sistem. Bukan hak Islam saja, hak kafir pula gitu juga. Kena igak, kena hukum, kena penjara, kena masuk dalam bilik gelap, macam-macam seksa. Tapi satu hari kemudian mana sistem yang ditentang tu, yang haram tu, hak tu yang menguasai negeri. Pada ketika tu hak mereka dulu lari berselera. Hak tu hukum orang hukumnya. Begitulah dunia ni, sama-sama pun begitu. Itu. Jadi Nabi SAW nak suruh ingat, hak mana-mana buat nyaya tu dia ingat, berasa. Tak boleh buat nyaya kat orang. Boleh jadi orang yang kita buat nyaya satu hari naik duduk di atas. Dan hak mana-mana sahabat-sahabat dulu siapa kena tinggal negeri berhijrah ke apa, siapa tak boleh nak bawa barang, benda sikit rambut tinggal habis menjual ke demo sewenang-wenang. Sekarang ni kita berkuasa, cuba ingat dulu kita betapa lemahnya. Dia jadi marilah perasaan tu. Tuhan bela, Tuhan tolong kita, siapa ada masa berasa. Itu faedahnya. Jadi bagi kita walaupun tak ada kena-mengena dengan kita, tapi dia satu kenangan, terutama apabila tahu sejarah tu. Tahu sejarah tu. Dan walaupun tidak dalam bentuk ni, dalam bentuk lain, misalnya stadium ke gapo. Apabila kita berkuasa, kita mereta, kita tukar. Itulah sepatutnya pengajarannya yang dapat daripada cerita ni. Bukan sesaja. Sebab yang berlaku kepada Nabi SAW, dia tidak saja. Dia tidak saja. Cumanya khilaf antara benda ni sebagai ibadat yang perlu dijaga ke atau tidak, tu je. Dari segi terima Nabi ada berita di situ, ya, terima belaka. Cuma sunat ke tidak? Ibadat termasuk dalam salah satu ibadat haji ke tidak? Jadi mengikut jumhur ulama, mereka kata ini termasuk juga, dengan perincian tadi lah, dengan perincian tadi. Seterusnya riwayat daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bila dia nak berangkat daripada Mina. Jadi ni kira-kiranya ni peristiwa pada ketika buat haji lah, sesuai dengan tadi nak berangkat daripada Mina ni.
kita akan berhenti besok semua tadilah di Khaif Bani Kinanah. Bermakna Nabi SAW ingat semua tu, periduk semua, periduk semua. Kalau orang zaman lain ingat, dia buatlah hari gapo, hari ibu ke, hari boruh ke, nak mengingat tu. Jadi hari ni pun sebagai gitulah juga. Tapi dalam Islam ni dia tak sempat menyusah banyak sebenarnya. Tak ada lah nak hari-hari gitu. Moga kalau boruh ke ibu ke apa, moga terbela sok modah waktu tu. Tak payah buat hari. Ni perlu buat hari ni, moga orang tak ingat, orang tak cara. Kalau agama tu sendiri ajar kita kena ingat, tak perlu dah. Bukan kena ingat pada hari tertentu, dan nak hari kena ingat komok ni. Jadi tak perlu dah lah benda tu. Dan hak ni pun dalam peristiwa ni ya, dalam peristiwa ni di sini ya. Tapi dia tak ada sebut bahagian awal dia ni berdasarkan riwayat ni. Dan Khaif itu maksudnya wadi, tak ada sebut juga. Tu je beza ni. Lagi riwayat daripada Nafi', dia kata Ibnu Umar tidur sejenak di Batha, supalah di Muhassab tadi. Lepas tu baru masuk ke Mekah. Dan dia kata Rasulullah SAW buat gitu. Maknanya bagi dia berhenti di Muhassab itu adalah satu sunnah Nabi SAW. Riwayat asal lagi juga daripada Ibnu Umar, dia kata hak tadi dia sendiri buat. Hak ni riwayat Nabi SAW bersembahyang zuhur, sembahyang asar, zuhur dan asar, maghrib dan isyak di Batha. Lepas tu baru masuk ke Mekah. Dan Ibnu Umar buat gitulah. Ini mengikut riwayat anak murid dia lah, iaitu Nafi'. Ibnu Umar buat lagu tu. Dia buat tu, buat serupa hak Nabi SAW. Bab orang yang mendahulukan sesuatu sebelum sesuatu dalam mengerjakan haji, dalam hajinya ataupun dalam mengerjakan hajinya. Ini ada dulu ke dia, sepatutnya didahulukan, dikemudiankan. Sepatutnya dikemudiankan, didahulukan. Jadi lagu mana? Sah ke tidak? Ini pun oleh kerana ada khilaf juga. Imam Abu Dawud buat tajuk. Dia buat tajuk. Riwayat daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, kata dia Rasulullah SAW berhenti dalam haji wada' di Mina. Dia berhenti. Orang-orang duduk tanya dia. Ada hak tanya, hak kata saya tak tahu. Jadi nya cukup pala dulu. Saya tak tahu, jadi cukup pala dulu sebelum menyembelih binatang kurban. Hak mana-mana patut kena sembelih tu lah. Misalnya dia buat haji tamattu' ke, hak wajib lah tu. Tu dam wajib orang panggil. Ataupun dia mengerjakan haji qiran ke, maka wajiblah kena sembelih binatang tu. Bayar dam orang kata. Nabi SAW kata sembelihlah, tak apa. Jadi walaupun sepatutnya waktu dulu, waktu kemudian, tak apa. Jadi orang tunya dia cukur kepala dulu sebelum sembelih. Apa khilaf mazhab? Di sini pun ada sebut Malik, Syafi'i, ni Ahmad dan Ishaq mengatakan tak kena gapo-gapo. Tak kena gapo-gapo. Orang yang mendahulukan, tapi bukan semua amalan juga, setengah-setengah. Jadi dia kata tak kena gapo-gapo. Inilah juga pendapat Abu Yusuf dan Muhammad. Tapi berdasarkan nota di bawah nombor 2 tu dalam Mudawwanah, ini kitab fiqh Malik Suhul lah. Apa dia susunan anak murid dia Ibnu Qasim tu, dia kata kena bayar fidyah. Yang serupa dengan Hanafi, mazhab Hanafi. Mana kalau orang yang cukur kepala
sebelum daripada melontar. Cukur kepala sebelum daripada melontar, kira salah lah, tidak mengikut tertibnya, jadi kena bayar fidyah. Tapi hak datang tu dia sebut mazhab Malik kata tak kena apa satu. Tak kena apa satu. Jadi kira-kiranya Imam Malik ada dua pendapat lah di sini. Abu Yusuf pun lagu tu juga, Muhammad pun lagu tu. Abu Hanifah mengatakan kena dam. Kalau dia tu qarin, yang ni orang yang mengerjakan haji qiran, dia kena dam dua. Satunya dam untuk memang qiran dia tu, satu lagi kerana kesilapan saat ni, kena bayar dam. Dia berhujah dengan hak mana? Dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah daripada Ibnu Abbas, dia kata man qaddama syai'an min hajjihi aw akharahu falyuhriq bidzalika daman. Sesiapa yang mendahulukan sesuatu daripada amalan hajinya ataupun mentakhirkan hak sepatutnya didahulukan, falyuhriq bidzalika daman, dia kena alirkan darah binatang, yang ni kena bayar dan orang kita kata. Jadi itulah pegangan dia. Demo hak kata tak kena apa satu tu la harat, mungkin Nabi kata la harat, tak ada apa, tak ada salah. Dah tak ada salah, apa yang kena denda apa-apa pula je dah kata tak ada salah. Demo ni kata tak ada salah tu maksud tidak dosa, kadar tu je. Tidak salah tu tidak berdosa, bukan makna tidak kena fidyah kau gapo ke dak. Dalam akhilah lah, akhilah dalam perkara ni sebab tu Imam Abu Dawud mari. Demo tu kata hak tak kata tak kena gapo satu. Kalau kena Nabi royak dah lalu, ada royak lalu. Kamu orang ramai ni akan pisah tengok ni dia tak laku anak ni, tak laku anak, sepatutnya dia royak lalu. Mana dia royak lalu ke? Tak royak lalu. Bila tak royak lalu tu je kita kata tak ada kena gapo-gapo tu. Kalau kena gapo-gapo ni mesti royak lalu. Tak boleh mana yang mengemudiakan daripada masa yang sepatutnya. Patut kena royak. Dia tak royak. Salah dah pula dia. Sebab kira-kira dia mengikut kaedah kita ni senang. Sebab Nabi mesti dia kata. Kalau dia tak kata dia salah lah pula dia. Dia tak bayar, sedangkan benda perlu pada masa tu juga. Lepas tu orang ramai payah tu nak panggil tu siapa dia tu. Bukan macam sekarang ni boleh kita boleh kita panggil nama kau, kita kata, ataupun panggil orang yang berkenaan kau, panggil semula tempat ni ada pembesar suara, bukan lagu tu. Kau mana-mana pun benda ni khilaf lah. Khilaf. Jadi khilaf ni berlaku dalam masalah apabila menyembelih binatang itu wajib ke atas seseorang yang mengerjakan haji. Misalnya dia melakukan haji qiran, dia qarin, ataupun dia melakukan haji tamattu', dia mutamatti'. Itulah ada khilaf ni baru berlaku. Adapun kalau seseorang itu mutatawwi' saja, dia sembelih ni kepada dia bukan suatu yang wajib, hanya sunat saja kalau dia sembelih. Misalnya orang yang melakukan haji ifrat, kalau dia nak sembelih bukan wajib atas dia, kecuali kalaulah dia ada melakukan kesalahan apa-apa. Jadi hak ni termasuk dalam kesalahan yang kena sembelih ke? Ni mana mutatawwi' dalam sembelihan seperti mufrid, orang yang melakukan haji ifrat, kalau dia mendahulukan halq, cukur kepala sebelum daripada sembelih binatang, la yalzamu alaihi syai', tak kena apa-apa, tak kena apa-apa. Jadi hak kata kena tadi tu dalam masalah kalau orang yang mengerjakan haji tu dia haji qiran ataupun haji tamattu'. Hak seorang lelaki pula mari tanya, dia kata saya tak tahu ataupun tak perasan, tak sedar, saya pergi sembelih binatang sebelum daripada melontar. Nabi SAW kata tak apa. Hari tu tanya gapo pun mengikut sahabat ni, tanya gapo pun dulu ku dia kau sepatutnya tidak mengikut tertib sepatutnya lah. Dia kata tak apa berlaku, buatlah, tak apa berlaku. Jadi tak apa ni sampai bila-bila kau khusus untuk ni saja. Khilaf pula situ.
Ada yang mengatakan ini khusus untuk masa tu je. Ada yang mengatakan tidak, hak berlaku ni tidak khusus untuk semua orang. Kalau khusus dia mesti royak dah khusus. Untuk puak-puak kamu. Ni tak bermakna umumlah pada orang lain pun kalau berlaku gini gitu. Walau bagaimanapun sebab kita kata saat inilah ada khilaf. Seterusnya riwayat daripada Usamah bin Syarik, daripada Ziyad bin Ilaqah. Dia kata saya keluar bersama Nabi SAW nak buat haji. Orang ramai mari jumpa dengan Nabi, tanya dia, ada hak tanya. Faman qala, tengok bawah tu, hakadha fi jami'i nusakhi Abi Dawud al-mawjudah indana. Lagu ni lah dalam semua nuskhah Sunan Abi Dawud ada dengan kitanya, memang faman qala gitu. Tapi Syekh Ibn Al-Qayyim menyebutkan hadis ini dalam kitab dia Al-Hadiyun Nabawi. Dalam hadihi, fi hadihi itu maksud Al-Hadiyun Nabawi. Wa fihi, di dalamnya dia sebut hadis tu hadis tu bunyi famin qailin wa huwa al-awdah. Hak itulah lebih jelasnya kalau mengikut dari segi bahasanya. Kalau kita nak ayat ada hak kata gini, ada hak kata gini, orang guna famin qailin, bukan faman qala. Dia kena famin qailin. Jadi kira-kiranya dari segi bahasanya tak kemah lah sini. Tak kemah. Orang tak kata faman qala. Kalau nak ayat ada orang hak kata gini, ada hak kata dia kena kata famin qailin. Ada orang hak kata, wahai Rasulullah, saya telah bersa'i sebelum bertawaf. Atau ni syak perawi, telah mendahulukan sesuatu dan mentakhirkan sesuatu yang ini tidak mengikut tertib hak sepatutnya lah. Rasulullah duk kata la haraj, tak apa. Kecuali ada masalah hak tak bolehnya, hak salahnya, iaitu orang yang iqtarada. Asal mana iqtarada tu makna buta, pinjam. Tapi di sini tidak dengan makna tu. Makna iqtata'a. Dengan makna kalau kita bahasa Kelantan kita kata bahar hak orang. Bahar hak orang, ambil hak orang. Jadi iqtarada arada rajulin muslimin. Moleknya kita kata arada, bukan irda. Sebab dia ada dua. Kalau ird makna kehormatan, bahar kehormatan seseorang Islam. Boleh juga. Dia ada yang baca lagu tu. Jadi bahar kehormatan seseorang Islam tu makna dia tidak bersalah, kita kata ke dia. Dia tidak buat gitu, kita tuduh dia. Itu kehormatan dia. Dan dia zalim, mana tak betul lah, dia tak betul. Hak tu hak salah dan hak punah. Tapi hak lebih sesuainya di sini bukan ir tapi arad. Laisal ghina an kathratil aradi walakinnal ghina ghina an-nafs. Dalam hadis yang lain ada sebut kan, laisal ghina an kathratil aradi, aradul hayatid dunya. Itu dalam Quran sebut. Kaya yang sebenar bukan kerana banyaknya harta, mata benda. Jadi arad di situ dia sebut. Walakinnal ghina ghina an-nafs. Tapi kaya yang sebenar ialah kaya jiwa, Nabi kata. Bukan kaya kerana banyak harta benda. Jadi dalam hadis itu disebut arad. Arad makna harta benda. Satu lagi arad dengan makna sifat. Zat sifat, merah, kuning, gemuk, itu arad juga. Tapi itu tak sesuai di sini. Dengan makna itu tak sesuai. Sesuai di sini sama ada ir atau arad dengan makna mata benda, harta benda. Bahar harta benda orang, itu sesuai. Tapi adakah khusus dengan harta benda orang saja? Kalau bahar kehormatan orang, tuduh orang, kata orang, ngupak orang, hak tu bisa sesuai ir pula. Boleh juga. Aku mana-mana pun mencerobohi orang Islam, harta bendanya, nyawanya, kehormatannya. Dalam hadis yang lain haram. Dalam haji wada Nabi sebut haram lah, tak boleh. Mana kena jaga, tak boleh ceroboh nyawa, harta benda dan kehormatan. Dia boleh masuk belaka.
boleh masuk belaka. Jadi hak itulah hak salah, hak berdosanya. Ada pun hak tadi nak buat ibadat, nak buat dengan maksud molek, tapi tersalah. Hak tu Tuhan ampunkan, tidak dikira berdosa. Setengah-setengah, bukan semua. Setengah-setengah tu kita buat, kalau tak jadi memang tak jadi. Tak boleh dah. Hak ni jadi tak apa ni, pasal Nabi ada kata. Kalau tidak, kalau hak rukun gapo tu hak maklum dah. Tinggal tu tak boleh. Jadi kalau tinggal tu kita tak jadi, lepas tu nyaya ni muka tak tahu, takut kita alasan dia, tak boleh. Apa tak tahu, benda hak sepatutnya kena tahu. Gitu. Tapi hak ni sebab ada hadis. Tak ada kata apa. Moga ada hadis. Sebab ada hadis. Mana boleh kau kita puasa untuk mak kita kau? Hak mati. Boleh kan kata. Boleh kau buat haji untuk ayah saya hak sakit, tak urat nak mari? Boleh. Buat haji. Ada boleh. Tapi kau boleh kau sembahyang. Bagi pihak orang yang sudah mati tu, atau pihak sakit tak boleh sembahyang tu, tak sembahyang bagi pihak. Tak boleh. Tak boleh pula. Sebab itulah masalah agama ni tak boleh buat mana-mana. Hak ada ialah sekat tu kita terima, tak boleh kata apa lah. Hak sembahyang tu apa tak boleh. Kita tak boleh kata dah puasa boleh, buat haji boleh, ibadat juga. Hak ni sembahyang boleh je. Tak boleh. Moga ada hadis la yusalli ahadun an ahadin. Tak boleh pergi. Seseorang tak boleh sembahyang untuk orang lain, bagi pihak orang lain. Tak boleh. Tak boleh pergi. Jadi tak boleh kias, tak boleh kata ni ulama terima hak ni kan nak kira, tak boleh. Apa ni, wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Manusia hanya mendapat hak dia buat, hak dia usaha. Jadi hak saat ni hadis ni dia tidak usaha, tapi orang lain dulu buat apa dia, Nabi kata boleh. Dan dia kata boleh sekat tu. Tapi kaedah umum tu kena pakai juga. Hak kecuali beberapa perkara tu sekat tu. Jangan duk kias. Tak boleh kias. Mana dia sebut di sini makan harta orang Islam dengan cara tak betul. Tapi kalau makan dengan cara betul, ada juga orang bahal ambil. Tahu lepas dia, mata dia ambil. Moga hak kita ada dengan dia. Kalau kita minta dengan cara biasa, dia tak bui. Siapa itu tidak zalim orang panggil. Sebab itu dia sebut wa huwa zalimun. Mana kalau dalam keadaan tidak zalim, nampak ambil pun tak apa. Sebab memang hak dia. Kalau nak nanti dia bui kan, tak ada harapan lah, baik lepas lah kita kata. Lagu tu tak apa. Setengah-setengah ulama hadis berpegang dengan hak ni lah. Sa'i dulu tak apa sebelum daripada tawaf. Dia pegang dengan hak ni dalam hadis ni. Saya telah bersa'i sebelum bertawaf, kata dia. Tapi sebenarnya kalau mengikut riwayat ni, dia tidak pasti juga syak perawi ni, atau saya telah mendahulukan sesuatu dan mentakhirkan sesuatu. Jadi kalau mendahulukan sesuatu, mentakhirkan sesuatu ni sebuah benda takdilah. Saya cukur dulu sebelum daripada saya sembelih binatang. Setara hak tu je. Bukan sa'i ni boleh dulu daripada tawaf. Tapi berdasarkan riwayat ni dia beza daripada hak lain-lain. Iaitu dia kata dia sa'i dulu sebelum daripada tawaf. Tapi dengan syak ada tu, ada selepas pada tu. Jadi setengah-setengah ulama dia kata dia pegang dengan hadis ini, menunjukkan harus taqaddumis sa'i ala tawaf. Tapi ini pendapat yang bercanggah dengan pendapat jumhur ulama. Sebab jumhur ulama mengatakan tak boleh lagu tu, tak boleh. Dan hadis Usamah ni mereka takwil, kena takwil, iaitu orang yang bersa'i selepas dia tawaf qudum, yakni sebelum tawaf ifadah. Saya bersa'i sebelum bertawaf tu,
sebelum tawaf ifadah. Gitu. Saya bersa'i selepas menunjukkan orang yang bersa'i selepas tawaf qudum. Jadi hak kata sa'i sebelum daripada tawaf tu nisbah kepada tawaf hak sah lagi. Dan sebelum daripada tawaf ifadah. Ginilah sebut dalam Fathul Bari. Ini juga satu riwayat daripada Ahmad kata fil Mughni. Jadi setengah-setengah ulama tu macam Imam Ghazali dalam Mustasfa dia mengatakan bahawa kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begini ni adalah di awal Islam, kata dia. Ketika mana syariat haji itu belum lagi kemah. Adapun seperti hari ni tak boleh nak bertua lagu ni. Dia kata tak boleh nak bertua, kata boleh taqaddum sa'i daripada tawaf. Dengan sebab itulah apa ni, Ibnul Qayyim berkata selepas daripada dia bincang hadis ni, dia kata sa'itu qabla an atufa fi hadzal hadis laisa bimahfuz. Ada dalam hadis ni lafaz ni tidak mahfuz, bukan lagu tu. Ni silap di perawi, mana-mana ni perawi ni silap, keliru. Hak sebenarnya qaddamtu syai'an atau akhartu syai'an. Hak tu je ada. Hak ni sa'itu qabla an atufa ni tidak mahfuz. Dia kata wal mahfuz iaitu taqdimur ramyi wan nahri wal halqi ba'dihha ala ba'd. Hak tu serupa dengan riwayat-riwayat lain. Orang ni mari royak, dia kata saya cukup kepala sebelum daripada sebelah binatang. Hak ni mari royak pula saya sebelah binatang sebelum daripada saya melontar. Sekitar hak tu je. Tertib tu bercelaru tu, hak tak apanya. Ada pusing ni dalam riwayat ni, saya bersa'i sebelum daripada bertawaf ni mengikut Ibnul Qayyim tidak mahfuz. Bila tidak mahfuz tak boleh pakai, tak boleh nak buat hujah lah. Tapi kalau kita mengambil pendapat ulama kata tadi, saya bersa'i sebelum bertawaf tu, maknanya dia ingat kok tawaf qudum. Jadi bersa'i sebelum bertawaf dia ingat tak boleh. Tak apa lagu tu. Tak apa lagu tu. Sebab tawaf ifadah tak lagi. Dia bersa'i dulu, memang betul. Tak ada apa tu. Jadi sa'i selepas daripada tawaf qudum dan sebelum daripada tawaf ifadah. Kalau kita tak tahu gitu, tak perlu kata tidak mahfuz gapo lah. Walau bagaimanapun peling jugalah. Kalau tak saya peling, pakar dia tu dia kata tidak mahfuz. Mana tak boleh nak pegang, tak boleh nak pegangan lah ni. Walau bagaimanapun seperti disebutkan sini, setengah-setengah ahli hadis pakar. Setengah-setengah ahli hadis pakar mengatakan harus sa'i itu daripada maksud dia nya tawaf ifadah lah. Hak kata tak apa, tidak cara tawaf qudum. Selepas sa'i sebelum daripada tawaf ifadah, kau tawaf gapo-gapo kau. Dia kira gitu. Tapi tak molek pakai pendapat jumhur lah. Pok ahli hadis ni kadang-kadang dia terlalu selapis sangat sahih. Dalam hadis kata siapa-siapa pergi ke hari Jumaat, pergi waktu pertama tu seperti dia mengorbankan badanatan. Waktu pergi waktu lewat sikit tu seperti dia qarraba baqaratan, dan seterusnya siapa dia mengorbankan dajajatan ayat, dan seterusnya kalau pergi lewat lagi pakai annama qarraba baydatan. Jadi dia kata kurban ni kurban telur boleh juga. Ayat saya kau boleh kurban juga berdasarkan hadis tu. Itulah benda. Tak kena tu faham tu. Benda hak tak kemah tak boleh pegang. Hak tu nak cerita kepada dia, bukan cara kau kurban tu. Sebut hadis tu bukan dalam bab kurban. Tak ada siapa dia sebut pun dalam bab kurban. Sebut cerita hari Jumaat. Nak rayak kelebihan tu, serupa dia bersedekah buat kebajikan benda-benda tu. Telur pun boleh bersedekah. Apa-apanya. Telur jeruk punya hukal. Telur sebutir pun anak rayaknya ada pahala dia tu, bukan nak cara pasal dia
dia keliru daripada perkataan qarraba itulah. Id qarraba qurbanan dalam Quran. Jadi qurban lah. Dia pakai gitu. Tak betul, tak kena tu. Jadi kadang-kadang ahli hadis ni dia terlalu selapis. Tak sih juga kita lagu tu. Kena pakai juga apa ni kaedah-kaedah hadis ke apa tu. Dengan sebab tu ulama-ulama, jumhur ulama ni ahli hadis juga. Dia ambil kira juga benda tu. Jadi kena ambil kira belaka, kaedah. Ilmu hadis, ilmu lain ke apa kena ambil kira belaka. Tak ada kira zahir gitu saja. Dalam Quran sebut id qarraba qurbanan. Jadi qarraba qurban, wasdah. Jadi maknanya ni qarraba ni mana dalam hadis ni mana qurban, gaya qurban itulah. Tak kena lah tu. Jadi qarraba tu di situ dengan makna bertaqarrub kepada Allah, buat kebajikan. Sekadar tu je, bukan nak jauh keruan. Sebab itulah ulama-ulama tak ada sebut pun hak ni dalam bab apa dia kurban. Tak ada sebut. Sebab tu sumpah juga setengah-setengah orang tu dia ambil hadis, dia kata bulan puasa mai tarawih 8 rakaat kata. Mana hadis? Dia kata qiyamul lail tu 8 rakaat. Ni qiyamul lail tu serupa aja. Dia tidak faham. Qiyamul lail lain, qiyamul Ramadan lain. Dengan sebab tu kalau kita tengok kitab-kitab hadis dia buat suku. Bab tu. Bab qiyamul lail lain, qiyamul Ramadan lain. Qiyamul Ramadan tu nak cerita pasal tarawih. Setengah-setengah orang dia tak faham, dia kata hak tu lah. Tu tak kena. Supaya saat ni juga dah. Perkataan qarraba tu dipakai dengan makna kurban, padahal tidak mesti gitu. Kena tengok dalam bab mana duduk dia. Lepas tu babun fi Makkah. Sekatulah ada mana ni. Wallahu a'lam.